Okey Zichian, sudah sarapan ke Zichian? Okey, cikgu harap kamu semua okey lagi untuk sesi PDPR ni. Kita ada banyak lagi masa ni nak sambung sampai Oktober kan. Cikgu harap kamu terus kuat lah. Kita buat aja latihan. Mujur kita dah habis silibus, kita tinggal buat latihan dan tolong buat latihan. Untuk tugasan ni, ada semalam cikgu cek ada berapa, 4 orang, 5 orang saja yang hantar. So yang lain tolong hantarlah. Okey, hantar tugasan yang cikgu bagi ni. Cikgu rasa ada 4 orang aja macam tu. Okay, make sure kamu hantar setiap tugasan yang cikgu bagi. Cikgu tengok satu-satu. Ada yang hantar tak cukup soalan. Ada jawab sikit aja, ada tak ada graf. So hantar lengkap. Cikgu buka walaupun cikgu tak tik sebab nak tik tu ambil masa sebab agak susah. Kadang cikgu ada masa cikgu boleh tik, nampak rasa cikgu boleh tik, cikgu tik. Sebab nak tik satu-satu, nak download satu-satu tu agak leceh, lambat. Kalau cikgu ada masa, cikgu boleh tik nampak mudah hari tu line cikgu pun okey, cikgu akan tik. Tapi cikgu selalu tengok. Okey, tolong hantarlah ya, hantar lengkap. Okey, baik. Nampakkah skrin yang cikgu share ni? Ini soalan 21. Okey, ini adalah soalan 21. Semua orang get ready. Rajah menunjukkan segitiga ABD dan CDE. BCD adalah garis lurus. Okey, ni soalan penyelesaian segitiga. Dia dah beri panjang-panjang ni. Bila dia beri sisi-sisi, panjang sisi tu kamu cuba tengok dia dah label ke belum. Okey, kalau dia sudah label tak ada masalah. 9 cm pun dah label, 13 cm pun dah label, sudut BCE 110 pun dia sudah label. Kalau dia belum label, kamu mesti label dalam gambar rajah. Okey, itu membantu kamu. Hitung segitiga sudut ABC. Okey, sudut ABC. So, dia mahu sudut ini. Baik, petua apa kita boleh guna nombor 1 ni? Senang saja tengok. ABC, sudut dia di situ. Jadi dia berada untuk segitiga sudut untuk segitiga ABC ataupun ABD. Mana-mana satu pun boleh. Tapi kita nampak sini, dia sesuai untuk segitiga ABC. Okey, sebab maklumat di situ kita ada sepasang ni, nampak tak? Kita ada pasangan tu, jadi kita boleh kira guna petua sin. Alright. So kamu pun kiralah sebab kita nak cari sudut itu, kita letaklah sudut itu di atas. Sin sudut ABC. Jangan lupa perkataan sin tu. Bahagi, okey. Sisi yang bertentangan dengan dia adalah 9. Sama dengan sin sudut 110 darjah bahagi dengan sisi bertentangan dia 12. So sin ABC dulu kamu dapat berapa? Cuba tekan kalkulator, dapat berapa sin ABC dulu? Okay, berapa? sin. Value. Nilai sin dia, satu-satu. Jawapan dia 0.705. Alright. 0.705 value Eva, and then sudut ABC sama dengan itu tadi kan 44.81. So ini 2 markah lah. Satu gantian, satu jawapan. So jangan malas-malas nak ganti. Okey, gantian kat sini. Satu jawapan, gantian dan markah jawapan. Okey, settle soalan yang pertama. Soalan yang kedua, cari panjang AD. Cikgu rasa kamu boleh buat. Kalau dah selalu buat, kamu akan rasa benda ni senang. Panjang AD. Okey, sini. AD, nampak yang atas ni. Jadi guna petua apa kita boleh buat di situ? Kita tengok AD adalah sisi untuk segitiga ABD ataupun ABC. So tengok mana segitiga yang beri maklumat penuh. Okey, so kamu nak guna segitiga mana? Bagi tahu dulu. ACD ke ABD? ACD. Okay, good. Kita akan guna segitiga ACD. Sekarang kita nak cari ni A pergi D. Jadi kita akan guna ACD. Kalau ACD kita tengok sini kita boleh dapat. Okay, boleh congak aja kan 70 darjah. Okay, kemudian sini sisi kita ada sayap dia.
Nampak kan? Okey, sayap dia kita ada, kita boleh cari AD guna petua cos. Kebiasaannya kalau cikgu dah selalu bagi tahu nombor 1 dah guna sin, nombor 2 mesti guna cos. Okey, yang lain-lain tu. Okey, jadi kita gunalah petua cos sebab kita nak cari AD. Sisi yang kita nak cari tu letak di depan dan sudut dia letak di belakang. AD kuasa 2 sama dengan sayap dia 9 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tolak 2 darab 9, 16. Boleh rumus check balik formula dia. Kemudian cos sudut dia 70. Okey, terus dapat AD kuasa 2 berapa? AD kuasa 2? 238.5. Okey, 238.5. 498 kan? 5 lah. 498. 238.5 dan kamu dapat AD kat situ. AD sama dengan dapat tu 15.44 kan? Okey, 15.44. Alright, dia beri 6 markah tu terlalu banyak bagi cikgu. So markah dia akan beri sekurang-kurangnya dia akan beri markah untuk sudut 1 markah, gantian 1 markah dan jawapan 1 markah. Jadi semua tu boleh dapat 5 je, tak adalah sampai 6, terlalu banyak tu. Okay, so ada soalan? Nombor 1A, 1A2, nombor 21, boleh? Boleh? Okay, boleh. So kita tengok soalan B. Alright. Kalau ada soalan tanya, kalau ada masalah bagi tahu. Ke cikgu buat di atas lah. Semua buat di atas. Okay, next question. Diberi area ECD. ECD. Okay, luas tu adalah 70. Okay, luas tu adalah 70 cm square. Kemudian soalan minta kamu cari ECD, sudut ECD. Sudut ECD. Kat sini. Sudut itu. Jadi, sebab dia dah beri luas. Kalau dia dah beri luas, kita guna petua luas lah rumus untuk cari luas. Luas tu dah beri. Okay, area. Luas dia dah beri 70. So, kita bukalah formula luas. Kita tengok apa maklumat yang ada. Okay, untuk cari luas mesti ada sayap dan paruh. Sama juga macam cos. Okay, ada sayap dan paruh, soalan nak cari sudut itu. Nak cari paruh itu. So, tak ada masalah lah. Okay, buka formula luas. Apa formula dia? Cuba masing-masing ingat. Setengah darab sayap 13 darab sayap lagi 1, 16 dan itu adalah sin. Sin sudut yang kita nak cari letak ECD. Okay, sin sudut ECD dan luas itu sama dengan 70. And then kamu carilah sin sudut ECD dulu berapa? Berapa situ? 70 darab 2 bahagi 13 bahagi 16. Berapa? 0.67. 0.673. Ini 0.673. Betul? So sudut ECD shift sign 0.673. Berapa Welly dapat? Eva? Welly 42.30. Semua dapat sama 42.30 darjah. Alright. So tak payah bagi jawapan dalam minit, bagi dalam perpuluhan, bagi dalam darjah aja semua. So ini pun 2 markah, kamu tahu kan markah dia kat mana? Mesti kamu tahu dah. 1 markah gantian, 1 lagi markah jawapan sebab semua sisi dah diberi gantian K1, jawapan N1. Gantian. Alright. Now soalan C. Okay, soalan C kita tengok di sini. Ini soalan ambiguity. Okay, soalan C adalah soalan ambiguity. Kita tengok. Lakar dan labelkan sebuah segitiga ABC dalam rajah itu dengan keadaan panjang AB dan sudut AC serta sudut ABC dikekalkan. Panjang AB kekal 12. Ini kena kekal.
panjang apa lagi? AC ini kena kekalkan 9 dan sudut ini kena kekalkan. Jadi kena lukis satu segitiga lain dengan mengekalkan panjang tu yang cikgu tik tu. Jadi ini soalan ambiguity, cikgu dah bagi tahu. Kalau sudut ini perlu dikekalkan, dua sisi yang berada yang menjadi sayap untuk sudut tu tak boleh usik. Ingat, jika sudut ini perlu dikekalkan, dua-dua sayap untuk sudut itu tak boleh usik. Kamu boleh usik yang satu lagi sahaja. Biasanya yang pendek sikit lah. Okay. Ingat, sayap untuk sudut yang perlu dikekalkan jangan usik. Iva, boleh ingat tak? Ziqian, boleh ingat? Yang ini jangan usik. Itu biar dulu. Okay, jadi ini sudut kita biarkan, tak berapa tadi dapat. Okey, yang panjang 9 ini kita boleh gerakkan dia untuk kekalkan sudut ini dan sisi dan sudut. Okey, ini kita boleh pindahkan dia. Jadi segitiga sudut tegak. 9 kita boleh pindah kat sini. Alright, boleh pindah keluar. Okeylah yang betulnya. Jadi itu tempat C. C yang asal itu C yang baru. Tengok dia jadi segitiga sama kaki. 9. Jadi syarat kita masih jaga 12 dan sudut ini pun kita kekalkan. Jadi ini jawapan kita lah. Baik, untuk jawapan segitiga ni guna ruler untuk garis, kemudian labelkan A, B, C prime. Kalau kamu terbalik A, sini B, sini C prime pun salah. Okay, kena rotation ni kena betul. Okay, kamu lukis je lah segitiga yang asal tu dulu, kemudian adjust panjang saja yang mana yang kita gerakkan. Right, ni soalan ni tak ada 2 markah, soalan ni 1 markah saja. Okay, lukis saja segitiga. Dia tak suruh cari sudut kan. Ni soalan 1 markah saja, bukan 2. Okay, ada soalan sampai sini? Ambiguity? Boleh tak? Boleh Alright, ada 14 orang dalam kelas. Bagus. Soalan 21 untuk ini. Oh, ini sebab cikgu kena baca yang English dia sebab ada Iva kan tanya cikgu. Iva tanya ada macam mengelirukan sikit. Cikgu pun baca ada juga keliru. So bila kena baca yang English juga. Alright, sekarang ada tapak pembinaan XY. Kita kena, cikgu nasihatkan kamu, cikgu dah bagi tahu kan, kamu jangan pilih-pilih dulu sebab KSSM kita tak tahu pilihan tu berada di mana. Mungkin soalan ini keluar sebagai soalan bukan pilihan, kamu terpaksa jawab. Okay, ini KSSM bukan KBSM dulu. Cikgu tahu ini soalan adalah pilihan dengan soalan gerakan dalam garis lurus tu. Kita boleh pilih mana-mana satu, tapi sekarang dah tak boleh pilih. So kamu tak tahu ini termasuk soalan pilihan ke termasuk soalan wajib jawab. So kena jawab. Cikgu tengok ada ramai yang tak jawab soalan ni. Okay, so cuba dulu. Okay. Di sebuah tapak pembinaan X dinding dan Y tingkap. Bilangan dinding X, bilangan tingkap Y akan dicat. Jadual menunjukkan masa dalam jam dan kos untuk mengecat dinding dan setiap tingkap. Alright. Itu dia masa diberi untuk dinding. Tadi dinding adalah X. Yang ini adalah Y, tingkap adalah Y. Alright, itu kosnya. Sekarang constraint-nya ada di bawah. Jumlah kos mengecat dinding adalah tidak kurang. Tidak kurang maksudnya tak boleh kurang lah, lebih atau sama dengan. Okay, jadi kos, sebab dia cerita tentang kos, kamu boleh tulis 120X, cikgu tahu yang ni semua orang boleh buat, tambah 60Y, tidak kurang maksudnya lebih atau sama dengan 2400. Okey, cikgu suka nasihatkan kamu tak payahlah permudahkan dia. Okey, kalau yang sangat confident dengan diri dia, permudahkan pun nanti dia tak buat salah, silakan. Tapi cikgu suka nasihatkan kamu dalam exam kita tak tahu kita punya gemuruh kan. Tak payah permudahkan sebab tak ada hilang markah pun kalau tak permudahkan. Okay, biarkan itu. Ataupun kalau nampak, mungkin ada nampak senang ni, kosong potonglah cikgu. Okay, potonglah kosong tu. Boleh 12X tambah 6Y besar atau sama dengan 240. Kalau tak nak permudahkan pun tak apa, janganlah buang masa. Kita ambil masa kita untuk benda lain pula. Okay, nombor 2.
Jumlah masa mengecat dinding dan tingkap menghampiri 600. Okey, bila baca menghampiri ni, menghampiri tu menghampiri daripada banyak ke sikit ke banyak. Okey, itu kita kena baca yang bahasa Inggeris tu juga. Is at most 600 hours. At most tu maksudnya paling banyak. At most paling banyak 600 jam. Jadi kat situ kita perlukan bantuan bahasa Inggeris tu juga. Jadi kita boleh buat masa dia 3x tambah y paling banyak. Okey, dia menghampiri paling banyak 600 kurang atau sama dengan 600. Okay, kalau cikgu salah tolong betulkan takut cikgu tertinggal digit ke. Okay, dan yang ketiga ni satu lagi. The number bilangan tingkap yang akan dicat melebihi bilangan dinding sebanyak 120 unit. Okay, ni pun mengelirukan juga. Melebihi sebanyak 120 unit. Kita tengok ayat bahasa Inggeris. To be painted exceed the number of wall to be painted by 120 unit. Okay. Sebanyak 120 unit. Okey, itu paling banyak sebenarnya 120 unit. Melebihi sebanyak 120 unit aja. Okey? Tak boleh lebih lagi. Melebihi 120 unit. Jadi kat situ dia dah jadi kecil atau sama dengan. Right? The number of windows dengan apa tu? Wall. Maksudnya Y melebihi X paling banyak. Okay, exceed 120 unit. Okay. Keliru kan sikit kat sini. So kamu kena baca juga yang English tu. Boleh kelas? Alright, boleh ke? Ini jawapan yang sebenar lah. Kamu cuba kalau tengok ada soalan tu mengelirukan. Kalau dalam bahasa Melayu tu mengelirukan, cuba tengok bahasa Inggeris dia. Alright, sekarang tulis 3 kertas samaan. So itulah dia. Tak payah permudahkan. N1, N1, N1. Dan jangan risau kalau kamu buat persamaan tu salah ke apa ke, tak apa. Teruskan aja. Sebab ada bagi markah lagi. Jangan risau Cumanya tanda ini let's say kamu terlupa. Kamu buat Y tolak X kecil daripada 120. Okey, kamu masih boleh dapat markah ini. Tapi kalau kamu tulis Y tolak X besar daripada 120, ini dah salah. Kamu tak dapat markah ni. Dia tanda ni yang penting. Pada ketaksamaan, tanda yang penting. Okay, so itulah dia. Cikgu ambil jawapan. Cikgu tak kisahlah betul ke salah. Dan lukislah ketiga-tiga garis yang betul. Okay, so cikgu pilihlah mana-mana garisan yang mudah dulu. Cikgu katakan yang bila lukis, buat macam ni. Bagus letak ni dinding. Okay, letak ni tingkap. Okay, letak macam ni. Sebab itu yang memudahkan kamu jawab soalan nanti. Okay, lepas tu cikgu kecilkan, kamu besarkan pada kamu punya skrin Pilih mana-mana garisan. Satu garis betul. Satu garis yang akan beri kamu markah yang pertama. Kemudian tiga garis. Nampak tak? Markah pada garisan. Jadi, kalau markah tadi, kalau ini kamu dapat N kosong, ini dah salah. Okay, kamu dapat 2 ni betul. Yang atas ni nombor 1 dengan nombor 2 betul. Tapi nombor 3 tu salah. Persamaan kamu ini. Okay, kamu pun lukis guna jawapan yang salah tadi. Kamu tengok satu garis kamu dapat markah. Kamu lukis 3 garis yang betul ikut kamu punya persamaan. Ini kamu dapat 1 markah lagi. Walaupun persamaan tadi salah, kamu still dapat markah. Sebab kamu lukis berdasarkan persamaan kamu. Okay, dan kamu akan hilang markah sebab sinilah kamu akan hilang markah sebab tadi dah ada salah, dia tak akan bagi penuh. Jadi untuk rantau markah yang ketiga, kalau soalan ni pun tengok rantau ni sepatutnya ada kat sini. Tulis R. Rantau tulis R tak jumpa rantau sebab persamaan ni. Persamaan yang melirutkan tadi. So rantau dapat N kosong lah untuk kes ni. Rantau ada di bawah. Sebab ini kecil. Alright.
Ya, tadi soalan ni kan. Soalan ni yang mengelirukan tadi. Kecil daripada 120. Okay, baik. And then question dia tanya lagi. Mana soalan dia? Okay ni. Cari keuntungan minimum dan maksimum. Minimum dia nak, maksimum pun dia nak. 150 untuk mengecat dinding, 40 untung untuk mengecat tingkap. Tu dia. 150 untuk dinding. Okay, dinding 50X tambah tingkap untung 40 Y. Satu tingkap untung RM40, satu dinding untung RM50. So itu dia 50X tambah 40Y sama dengan K. Betul kan cikgu? Kalau cikgu salah, takut cikgu termiss mana-mana. Okay, jadi nak cari minimum dan maksimum. Sama ada kamu nak buat garisan optimum pun boleh, atau kamu ambil mana-mana titik yang kamu rasa minimum. Kalau kat sini kita tengok ada titik 20 dengan kosong. Satu lagi kita ada titik 0, 50. Antara dua titik ni, salah satu dia akan jadi titik minimum. Kita tak tahu. Tak mungkin lah yang hujung ni kan dah nilai dia tingkap banyak, dinding pun banyak. Mesti duit dia dah dapat banyak untung. Kalau kat sini kamu tengok dinding dia dah jadi 140, 60, 180. Dah jadi 200 dinding, takkanlah untung dia sikit. Ini dinding dia 20 je. Logik kan, kita boleh fikir. So antara 20 kosong ataupun 050. Jadi kita cubalah dua-dua. Katakan kita guna untuk 20 kosong. So X-nya 50 darab 20. Yang ni akan jadi kosong sebab Y-nya kosong. Kita dapat berapa ni? 5 darab 2, 10. Kita dapat 1000 kan? Adakah orang kat sana? Okey, kita tak pasti ni 1000 betul ke 1000 yang minimum. Okey, kita tengok lagi satu titik tadi yang kita rasa minimum. Kita ganti juga. Okey, 050 pula. Okey, kita akan ganti dalam persamaan keuntungan juga. 050. So, kita pun ganti 50, S-nya 0, tambah 40 darab 50. Okey, dapat berapa ni? Dapat berapa? Dapat 2000. Okey, jadi yang mana yang minimum? Okey, thank you Welly, thank you Lian Ji. Yang mana yang minimum? Okey, bila kita dah kira dua jawapan, kita kena bagi tahu jawapan yang betul. Okey, bagi tahu satu jawapan saja. So cara dia, biarlah sama ada kamu nak padam yang kamu rasa bukan jawapan ataupun kamu garis itu kamu letak ini sebagai minimum. Untung minimum. Gariskan bagi tahu pemeriksa ini untung minimum. So ini bukanlah sebab kamu dah gariskan dan tulis. Ataupun kamu nak padam. Yang tadi kamu try je kan. Kamu nak padam jawapan ni. Tak apa, terpulang. Okey, sekarang kita nak cari maksimum pula. Keuntungan maksimum. Okey, keuntungan maksimum. Kita tak ada titik lain lah yang lebih maksimum. Kita nampak titiknya di situ. Okey, kita nampak titiknya adalah di situ. Cuba tadi besarkan ni. Okey, situ adalah 240 Y-nya, X-nya adalah 120. Semua orang boleh nampak ke? Sini, betul-betul dalam rantau. X-nya adalah 120, Y-nya adalah 240. Okey, titik itu betul-betul atas garisan rantau dan cantik kat situ. Okey, next. No? Kalau orang tu dah, kasut dia, kasut bendera. Bendera ni? Buat agak-agak. Okey, maksimum kan? 120, 240. Okay, so kita pun buat untuk titik maksimum. 120, 240. Okey, cikgu suka ingatkan kamu koordinat kena bagi. Koordinat kena tulis sebab bagi koordinat ada markah. Okey, koordinat tu kena tulis. Nampak cikgu tulis kan? Bukan saja cikgu nak tulis gitu. Memang kena tulis. So kita gantilah 50 darab S-nya 120. Tambah 40 darab Y-nya 240. So berapa K? Berapa? Dapat tak? 120 kemudian 40. Ini 4. Okay, berapa dapat? 15.6. Oh, 15.6. Mana dia? Okay, 15,600.
15.6K, 15,600. Okey, ini adalah keuntungan. Jadi tulislah jawapan dia, untung maksimum. Itu dia jawapan. Okey, kita tengok markah diberi 4. Markah diberi 4 kat situ. Banyaklah gantian jawapan. Okey, gantian titik yang betul, K1 jawapan yang betul. Gantian titik yang betul, K1 jawapan yang betul, N1. Alright. Let's say kamu tersalah ambil titik, kamu ada markah lagi untuk gantian dengan syarat titik kamu dalam rantau. Katakan kamu tak ganti 120 ataupun 240, tak apa. Apa tu Eli? Sekejap tak nampak. Saya dapat 119, 240. Jawapan 15560 boleh tak? Titik dalam rantau. Okay, Wedi. Soalan ni dengar markah titik dalam rantau, kamu dapat markah di sini. Alright, kamu akan dapat markah ini, markah K1 Welly dapat. Kamu gantikan 119 kan? Okey, tapi markah ini kamu tak dapat. Kosong. Sebab untuk pengaturcaraan linear jawapan tak ada julat. Pengaturcaraan linear ni jawapan tak ada julat. Dia tak macam nombor indeks, dia tak macam segitiga. Bulatan itu banyak julat. Boleh? So kena hati-hati. Cikgu dah pesan banyak kali. Bila nak lukis graf, garisan, pensel mesti tajam. Mesti ambil titik. Nak cari 2 titik kan? Cari 2 titik yang jauh. Kalau dekat, kamu punya garisan itu nanti boleh lari tak tepat. Bila ambil 2 titik yang jauh, dia lebih tepat bila kita sambungkan. Cuba ingat perkara ni. Ambil 2 titik yang jauh. Kemudian pensel mesti cukup tajam. Jangan yang kembang, mata yang tak asah seminggu tu. Banyak buat latihan tiba-tiba tak asah. Cukup, jangan. Ruler letak baik-baik. Ni soalan ni sangat menakutkan jugalah sebab dia tak ada julat. Jawapan kamu mesti sama dengan pemeriksa untuk dapat 10 markah. Okay, mesti sama dengan skema. Tapi kalau ada silap tu kan cikgu cakap tadi ada je markah. Kamu akan hilang 2-3 markah je lah. Pasal bendera? Terangkan. Terangkan yang merah tu. Merah. Tak ambil sangat dah ni. Tak apa, guna magic color. Ni kasut dia. Dah jadi boleh hantar lah. Okay, so kita sambung soalan 22. Ini adalah soalan hukum linear. Alright, kamu dah biasa sangat dengan soalan ni. Cikgu dah memang banyak kali cakap jawab soalan ni dengan betul. Alright, kamu dah baca soalan kan? Cikgu ambil jawapan Welly kan ni. Okay, so first mark untuk soalan ni. Kalau dah biasa buat, tak baca soalan pun kita tahu. Soalan markah pertama mesti tukar. Okay, tukar persamaan jadi persamaan yang linear. Okay, kalau dah selalu sangat buat, kamu dah tahu pola soalan ni. Tak apalah, kamu dah baca kan. Jadi ni yang tak linear, kita tukar dia jadi persamaan yang lebih linear. Jadi kamu tengok idea pun dah beri pada soalan B, lukis log. Jadi kita akan letak log Y sama dengan log M tambah S kuasa 2 log N. Alright, kat sini pun kemudian ditulis bawah. Hati-hati bila tulis bawah, cikgu kena follow jawapan kamu. Kalau yang atas tu betul, yang bawah ni salah, nanti rugi, jawapan semua salah. Jawapan untuk ni salah. X kuasa 2 log M. Okay, so ini kamu dapat P yang pertama lah, markah yang pertama, pengetahuan, kamu tahu. Kemudian yang kedua, kamu kena plot graf X kuasa 2 melawan log Y. Ini arahan dalam soalan kan? Mana soalan dia? Dua-dua tukar ke? Okay, diberi SY. Jadi dua-dua kena tukar. Bila dua-dua kena tukar, ada 2 markah lah. Kamu tukar X 1 markah, kamu tukar Y kuasa 2 pun 1 markah. Oh my god. Ini kan. Okay. So, baik, kamu tengok jawapan ni. Ada jawapan yang 1 tempat perpuluhan, ada jawapan yang 2 tempat perpuluhan, ada jawapan yang 3 tempat perpuluhan. Boleh tak macam ni? Boleh tak? Kan? Ada 1 tempat.
Ada satu tempat, ada dua tempat perpuluhan. Cikgu dah pernah bagi tahu. Okey, cikgu dah pernah bagi tahu. Yang cikgu, okey, cikgu kata mesti besar atau sama dengan dua tempat perpuluhan. Yang ini pun sama, besar atau sama dengan 2 TP. Okey. Tapi dengan baik-baik ni macam ada 3, ada 2 ni 0.67. Sini 0.493, ada 3 tempat perpuluhan. Tak balance tau. Okey, kalau dalam fizik tak boleh. Kalau dalam fizik tak boleh. Ingat jadual untuk fizik kena 2 tempat perpuluhan semua. 3 tempat perpuluhan semua. Tak boleh ada 1, 2, 3. Ini kalau dalam fizik habis. Hilang satu markah sana, hilang satu markah sini, daripada 5 tinggal berapa je nanti. Okey, tapi dalam AppMax, 1 ini in case kamu tekan memang dapat 1. Okey, kamu tekan kalkulator memang dapat 1. Kalau rajin nak tulis, tulislah 1.00. Kalau tak nak tulis, tak ada masalah. Betul. Sebab memang dapat 1 pun. Kan? Sama juga dengan 4. Bila kamu tekan kalkulator, memang dapat 4 cikgu. 4 lah. Tak mau tulis 0.00 pun tak apa. Ini untuk MS untuk MS boleh. Tapi kalau untuk fizik tak boleh. Kamu kena tambah sendiri 00 tu. Sama juga ini boleh. So ini semua betul lah. Yang ni memang memang 2.25, 6.25. So semua boleh. So cubalah biasakan. Lebih selamat kamu konsistenkan dia. So untuk MS pun kamu buat konsisten, nanti kamu terbawa dah biasa. Untuk fizik pun buat konsisten. Markah ni sayang. Kadang-kadang satu markah tu boleh bezakan dapat A plus ke A. A ke A minus ke B. Satu markah ni. Okey, log Y 0.255, 0.364, ini 3 tempat. Kemudian ini 2 tempat perpuluhan. Ini 3 tempat perpuluhan. Okey. Kalau dalam fizik tak boleh, tapi kalau dalam AppMax boleh. Dengan syarat mesti 2 tempat perpuluhan atau lebih. Sini 3 boleh, sini 3 boleh, sini 3, sini 2. Tak apa, jangan 1 aja. Kalau 1 kosong lah. Okey, so ini pun boleh. Faham Cuba biasakanlah buat yang semua sama tu. Alright, hati-hati bila bundar, cikgu akan cek jawapan belakang ni. 4 ni betul tak bila bundar dapat 4? Sini bila bundar betul tak dapat 3? Sini bila bundar betul tak dapat 7? Cikgu akan cek yang hujung tu nak cari kesalahan kamu. Okay, sebab kalau pemeriksa tak cari, kertas kamu sampai kepada ketua pula, nanti pemeriksa tu pula yang kena. Kenapa bagi markah? Tak boleh. So dia akan cari salah kamu. Okay. Now, kita dapat ada 2 markah kat situ. Ingat apa yang cikgu pesan ni. Sampailah kamu jemu, cikgu akan ulang. Tak apalah. Okay, next question. Kita dah tukar tadi. Jadi kat sini, nampak kan cikgu pesan. Keluarkan ini apa? Ini M. Okay. Ini adalah M. Ingat sebab dia duduk dengan S kan? MX. Ini adalah C. Cikgu dah pesan keluarkan benda ni. Log N sama dengan M. Okey, itu dia buat. Tapi yang ini belum markah. Kamu kena ganti dulu. Baru dapat markah. Log N sama dengan gantian untuk cari kecerunan. Baru dapat markah dan dapat N sama dengan 1.20. Jawapan ni ada beza dengan jawapan skema. Orang lain dapat ini tak? Okey, ni log M sama dengan 0.175. Cikgu tengok situ pun. Sini kan? 0.175. Nampak dah betul. Okey. Ganti. Ini kan cikgu kata tadi tulis samakan dulu. Ganti nilai dapat markah. So jawapan ini yang diberi dalam skema 1.514 dan ini 1.197. Ini boleh lah ni 1.197 jawapan ni boleh terima. Yang atas ni. Semua dah dapat 1496 ke? 671 tu. Welly yang mana Welly? Cikgu dah terlepas. Welly cuba bersuara. Yang mana tu? 0.671. Yang atas tu 0.67. Jadual. Oh 671. Ini satu yang cikgu tak nampak. Okey. Boleh. Baik, sekarang soalan ni kelas. Semua orang dapat ini ke?
Ke ada yang belum buat? Buatlah, jangan tak buat. 1. Pintasan 0.18. Okey, kalau 0.18 dapat berapa Lianji? Shinji 1.51. Okeylah, maksudnya ada garisan lain yang boleh dapat. Okey, 0.18 Lianji dapat berapa? Okey, 1.514. C sama dengan 0.18, kamu akan dapat 1.514 M dia. Okey. Mungkin sebab itulah Shinyi 1.51. Shinyi 1.51. Okey, boleh? Sebab ada julat. Soalan ni ada julat. Eva 1.518. Okey, boleh? Soalan ni ada julat. 1.496 pun cikgu rasa dia boleh terima ni Welly. Jangan risau. Cuma check garisan lah. Garisan pun nampak tepat je. Okey, cikgu rasa dia masih termasuk dalam julat ni. 496, 45, 149. Okey, kalau termasuk dalam julat dapatlah markah yang penuh kat situ. Okey, Lianji dapat tepat tu. Eva pun hampir tepat. Oh, garisan kamu plot, tengok skala, plot 1 titik. 1 titik cukup. Cikgu akan tengok dulu 1 titik dan skala yang betul, ada uniform. Kemudian plot semua titik betul. Maksudnya cikgu akan semak ni satu-satu ni. Satu-satu cikgu akan semak. Semua titik betul, markah lagi 1. Dan best fit line. Garis lurus terbaik. Okey, ini 1 markah. Garisan. Nampak simple-simple ni, kamu jangan buat careless mistake, okey? Kamu dah boleh buat soalan ni. Soalan 23, okey 9-12 dah. Soalan 23. Segi 4 tepat. Okey, baca soalan, kadang-kadang dalam soalan tu ada yang kita tak perasan maklumat dia. Segi 4 tepat, OABC dan sini pergi asalan. Soalan ni senang aja kan? Dah buat kan? Soalan ni semua pergi tanya yang mudah je. Straight line AB. So nak garisan AB. Kenapa nipis pula? Sekejap ya. Ni nak persamaan ini. So kamu tinggal cari kecurunan saja. Cari kecurunan AB dulu. Kan dapat persamaan Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Ini cara nak buat persamaan. Jadi sekurang-kurangnya ada 1 titik dah ada. Dan ada kecurunan kena cari. So cari dulu M A O. Okay, labelkan baik-baik. So 4, sini O adalah 0, 0. So 4 tolak 0 bahagi negatif 2 tolak 0. Kamu dapat negatif 2. Alright. And then, dia nak AB dia nak persamaan, bukan ini, dia nak persamaan AB. Jadi, AB ni sebab dia bersudut tepat, dia segi 4 tepat, sudutnya 90 darjah. Okay, 3 markah tau. So, kamu kena pilih MAB yang betul lah. AB. Sebab kita nak cari persamaan AB. MAB adalah formula dia. M1, M2 sama dengan negatif 1. Ingat ni. Untuk yang bersudut tegak. Jadi MAB kita akan dapat 1/2. Negatif 1 bahagi negatif 2 kan. Ganti masuk. So kita akan dapat 1/2. And then you ganti dalam persamaan Y tolak Y1 boleh ambil 4 sebab dia berada atas garisan tu. Cikgu pergi laju lah, cikgu rasa kamu dah tahu ni. M masukkan 1/2, X tolak X1 adalah tambah 2 lah, tolak negatif 2. Okay, so Y sama dengan 1/2 X, kemudian 1 tambah 45. Semua orang dapat ni? Dapat ke? Ibu dapat? Dapat, okay good. So markah ada 3. Markah yang pertama bila kamu cari kecurunan. Bukan yang ini. Bukan kecurunan pertama. Kecurunan yang kedua markah K1. Gantian. Kaedah gantian dan jawapan. 3 markah. Cari kecurunan yang kedua tu dah ada markah. Bukan yang pertama. Yang serenjang tu. Alright. So soalan nombor 2, equation of straight line BC. Okay, persamaan garis lurus BC. BC tu dia. Tadi kalau kecurunan yang pertama itu adalah 1/2
Kecerunan ini adalah negatif 2. So kecerunan BC berapa? Kecerunan BC berapa? Cepat. Cikgu nak kena cepat ni. Kecerunan BC berapa kelas? Sama dengan ini kan? Sama dengan negatif 2 tu. Okay Lian Ji, thank you. Baik, sekarang kita buatlah persamaan tu. Dan garisan itu melalui titik C. Kita ambil titik C. So sama lagi kita gantikan dalam Y tolak titik C dia 3. Sama dengan kecerunan dia negatif 2 X tolak 6. Okay, titik yang dilalui oleh garisan. So kita dapat Y sama dengan negatif 2X 12 tambah 3, 15. Dan cikgu rasa pun semua orang dapat. Kamu tengok award 2 markah saja sebab gantian 1 markah, jawapan 1 markah. Cikgu dah cakap soalan ni sangat direct. Sangat mudah lah bagi kamu, level kamu cikgu rasa kamu boleh buat ni. Okay, next. Koordinat B. Macam mana cari koordinat B? Apa kaedah kamu dapat? Sini kita dah dapat Y sama dengan negatif 2X tambah 5. Cepat, apa kaedah dia? Nama kaedah tu nak cari koordinat B. Kamu buat kaedah apa? Welly, buat kaedah apa? Persamaan serentak. Sebab dia berkongsi titik yang sama. Okay, itu nama dia persamaan serentak. Persamaan serentak ada banyak kaedah, suka hatilah nak ganti ke, nak hapus ke, terpulang. Katakan yang pertama Y sama dengan setengah X tambah 5, itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 5, 15. Okey, 15 itu persamaan yang kedua. Jadi kita boleh buat kaedah penghapusan. Hapuskan Y. Okey, boleh buat 1 tolak persamaan 2. Jadi Y tolak Y habis kosong. Sini 1/2 tolak negatif 2. Okey, cikgu tulis dulu. 1/2X tolak negatif 2X. Okey, atas tolak bawah. Okey. 5 tambah 5 tolak 15. Okey, itu yang tinggal selepas tolak. Okey, atas tolak bawah. Jadi ini adalah 1/2 tambah 2, 1/2X tambah 2X itu adalah 5/2X. Okey, tolak 10. Jadi pindah 10. 5/2X sama dengan 10. So kamu akan dapat X sama dengan berapa situ? X sama dengan berapa? X sama dengan 4. Okey, bila dah dapat X sama dengan 4, kita gantilah untuk cari Y. Ganti dalam mana-mana. Persamaan, 1 pun boleh. Ganti dalam, katakan cikgu nak ganti dalam persamaan 1. Jadi Y sama dengan 1/2 darab 4 tambah 5. So kamu akan dapat Y7 kan? Okay, dah dapat ni, baca balik soalan. Dia nak koordinat B. So tulislah B sama dengan 4, 7. Baca soalan, jangan biar macam ni je. Okay, dah siap. Biar pula. Soalan nak lain, soalan nak koordinat. Okay, simple mistake ni jangan buat. Area of rectangle. Okay, tadi kita dah tahu ni kosong. Area let's say lah kamu dapat ni jawapan yang betul. Katalah kamu dapat jawapan ni 47, kamu dapat salah, kamu bagi 37. Okay, dah salah kan? Kamu pun cari luas guna 37 tu. Kamu jangan risau, kamu still ada markah. Cuma kamu akan hilang pada markah jawapan saja. Kamu akan dapat 2 markah lagi daripada 3. Katalah ini kamu punya tu adalah 37. Dah salah. Daripada atas tadi dah salah. Tapi jawapan ini memang kamu kira. Okey, tak ada masalah. Kamu buat aja, kamu akan dapat 2 markah. Hilang 1 markah je. Jadi luas guna formula yang betul. Ini belum ada markah. Gantian macam ni belum ada markah. Baik, cikgu nak ingatkan kamu. Kalau ada koordinat 00, kita letak ini sebagai koordinat pertama. Sebab itu memudahkan kerja selepas itu. Yang mana ada kosong, kita letak itu sebagai yang pertama. Sebab tutup balik tadi dengan kosong nanti. Kosong, cikgu letak depan. Kemudian negatif 2, 4 ikut putaran yang betul. 4, 7, 6, 3, 0, 0. Okay, 1/2 jangan lupa. Selalu pelajar terlupa kesian kat dia. Lepas tu kesian kat pelajar tu. Okay, kesian kat dia sebab dia tinggalkan. Kesian kat pelajar sebab kosong markah. Okay, jangan lupakan dia. Jadi sekarang kita buat lagi. Cikgu dah bagi tahu atas ni tak ada markah. Kamu buat macam ni belum ada markah. Okay.
Okey, sekarang kita akan buat ini. Bila kita darab dapat kosong. Negatif 2 darab 7 kita dapat negatif 14. 4 darab 3 kita dapat positif 12. Kemudian tolak sini kosong. Ini kosong dah kan? Okey, kemudian patah balik kosong. 6 kali 7 tolak 42 sebab patah balik tolak. 4 tolak 16. Ini kosong. Banyak kita dapat kosong, so jalan kita pendek sikit. Sebab tu kita mulakan dengan kosong-kosong. Alright, so kamu tekanlah kalkulator, sini dapat 60 dan jawapan itu adalah 30. Semua orang dapat? Dapat Okey, tadi cikgu bagi tahu kalau salah kan? Kalau lah kita dah kira salah, kat sini kita dah salah. Okey, tak apa. Markah berada di sini yang pertama. Okey, kamu dah kira salah. Banyaknya dia bagi 3 markah, 2 markah je ni. Okey, kamu dah kira salah tapi dia bagi markah yang pertama dan markah jawapan kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Okey, tapi cikgu rasa dia boleh dapat markah penuh tu sebab di sini dia dah tolak markah. Alright, cubalah buat elok. Dan is it the last one? Ini soalan yang terakhir, lagi 10 minit cikgu harap cikgu sempat buat yang ini. Dah baca soalan, kita terus pergi soalan A Luas panel kaca berwarna biru. Okey, maklumat tentang biru merah. Tengok gambar. Cikgu tengok semalam pun mana biru mana merah. Rupanya dia dah sebut di situ. OPR warna biru. PQR putih. So ini biru, ini putih. Ada dia tulis kat situ. Sini biru, atas itu putih. Okey, luas panel kaca berwarna biru. Okey, macam mana cari? Boleh tak? Dia bagi apa ni? 60. Radius 60. Sini 60. Kemudian 100. PQT sector radius 100 ini kan? OT ni 100. So ini adalah 100. Lagi? PR sama dengan 60. Of course lah dia 60. Sini 60 sebab dia jari. So sini pun 60 sebab dia kata sama panjang. Baca soalan, masuk maklumat dalam tu. Jangan lupa, okey? Cari luas panel kaca berwarna biru. So nak yang biru. Ada lagi tertinggal. POR. POR. Dia dah bagi dah rupanya 110 darjah. Jadi boleh cari luas. Apa formula dia ingat lagi tak? Sebab itu luas sektor je, nampak tak? Yang berwarna biru tu luas sektor. So luas POR itu adalah sektor. Okey, cikgu letak simbol sektor. Luas sektor adalah setengah J kuasa 2 theta. So theta dia berapa kat situ? Siapa yang dah kira? 60, jejari dia ambil jejari yang betul. Theta dia 110 bahagi 180 darab pi dia tak bagi. Kita guna je pi calculator. Okay, berapa dapat? Dapat berapa tu? Okay. Apa W lipat? Apa tu W lipat? Juga salah kat mana? Ada ke? Tak ada. 1.9199 tu dia punya ini kan? Dia Anji 1.91 ni 1.9199. Okey, jawapan dia berapa keseluruhan? Kira ni berapa dapat? Cepat. 345 dapat tak? 3455.75. Okey, bolehlah tu. 3455 pukulahan. Cikgu pun dapat 3455.75 sebab cikgu terus tekan kalkulator tu tak berhenti. Cikgu rasa kamu pun buat macam cikgu. Tekan kalkulator tanpa matikan dia kan, tanpa bunda. Tak bunda satu pun, akhir je bunda kan. Shin Yi, Wei betul tak? Kamu hanya bunda jawapan akhir. Maksudnya kalkulator tu berterusan. Kita akan dapat jawapan ni. Cikgu pun dapat inilah, tak apa. Biarlah. Okay. So 2 markah. Dah tahu markah yang pertama gantian, markah yang kedua jawapan. Alright, next. Cari perimeter panel kaca yang berwarna putih. Dia nak perimeter yang berwarna putih ini. Ini putih.
So tadi kalau nak cari perimeter yang berwarna putih kena cari itulah RQ tambah dengan P tu Q kan ni? Okay, tambah dengan QP tu sektor, kemudian tambah dengan RP pun sektor. RP tu pun lengkuk. Lengkuk dia. Jadi ada dua formula lengkuk kena guna. Tadi sini 60, sini pun 60. TQ 100 maksudnya kamu tahu sini 40 kan? Tahu cuba rasa semua orang boleh. So RQ adalah 40 tambah lengkuk QP. Lengkuk QP berapa sudut tu? Lengkuk QP mesti akan guna formula J theta. Jejari dia adalah 100. Theta sini berapa? Mesti cari sudut yang dicangkum oleh lengkuk tu betul-betul. Sudut dia berapa sini kelas? Kalau tadi sini 110, sebelah ini 70. So sebelah ini pun 70. Betul ke? Betul ke cikgu ni? Okey, jadi J theta. Theta itu mesti dalam radian, 70 tu dalam darjah. Kita tukar kepada radian, 70 bahagi 180 darab pi. Okey, settle untuk QP. Ini jejari 100, theta itu dia. Tambah RP. R pergi P. Sama juga J darab theta, cuma sekarang dia adalah lengkuk untuk sudut bulatan O. So R dia 60 dan ini adalah 110. So 60 darab berapa tadi? 1.9199 kan? Ini untuk 110 darjah tadi. Okay. J theta. Baik, ini ini J theta, ini pun kena guna J theta sebab lengkuk. So pilih jejari yang betul, theta yang betul. Baik. Berapa jawapan? Dapat tak 277? Sama tak dengan ni? Kamu dapat berapa kelas? Cikgu nak tengok jawapan, range tu. Hurry up. 277.36. Okey, lagi? 277.2. 2 tu mesti kamu round awal sangat tu, Iva. 27736. Okey, cikgu dapat 27737. 365 sebenarnya. 277.365 ini yang cikgu dapat. Ini yang jawapan skema. Cikgu rasa kalau 36 pun boleh. Jadi tengok kita bundar tadi. Dia ada julat soalan ni. Tadi apa tadi Eva? 277.2. 277.2. Eva betul ke 2 tu? 2 tu jauh sangat Eva. Cuba check balik. Alright. Baik, ada 4 markah. Banyak tau. Sebab soalan ni nak check kamu guna J theta. Nak check kamu tahu ini. Okey, jadi kamu dapat 40 ini dah bagi 1 markah. Kamu guna mana-mana satu formula J theta yang betul, kamu akan dapat markah. Katakan yang ini pun dapat markah, yang ini pun dapat markah. Salah satu saja dia akan beri, katakan cikgu bagi kat sini. Markah yang ketiga adalah tambah ke semuanya. Tambah, ini markah yang ketiga. Dan markah yang keempat jawapan. Tengok, salah satu. Maksudnya tiba-tiba kamu kira kat tempat lain, kamu tulis PQ 40 dah ada markah dah. Ataupun kamu kira J theta mana-mana satu, kamu tulis kat sini. Kamu pun tak tahu nak buat, buatlah J theta. S sama dengan J theta. Kemudian kamu pun masuk jejari dia 60, theta dia 1.9199. Jawapan bawah tak ada ni, kamu tak buat apa-apa kat bawah, kosong. Kamu just tulis ni je kat atas, sesat-sesat kat atas. Okay, dah ada markah, jangan risau. That's why jangan tinggalkan kertas kamu dengan kosong. Apa yang kamu teringat, kalau ditanya perimeter mesti ada soalan panjang lengkuk. Sebab ada lengkuk. Gunalah formula panjang lengkuk, gantilah. Walaupun kamu tak dapat gabung jawapan sampai dapat akhir, kamu tengok bersepah-sepah boleh bagi jawapan. Sini boleh 1 markah, sini sahaja tau. Sini sahaja. Ataupun ini sahaja. Dan yang ini agak payahlah sebab kamu kena tambah semua. Okay? Buat, jangan tinggalkan jawapan kamu kosong. Area of white color glass. Okay, sekarang dia nak luas. Dia nak luas yang tu. Okay, last kan habis lah.
11.5. Jadi luas, kita boleh cari luas. Tengok soalan macam ni, kamu kena fikir. Okay, nak cari luas yang bahagian atas, kamu boleh cari luas sektor QTP, kemudian tolak segitiga, kemudian tolak sektor ROP. Okay, kamu cari tu sektor QPT luas tolak sektor ORP sektor lagi, kemudian tolak segitiga RTO. Okay, ni cikgu buat lengkung ni maksudnya sektor. QPT, carilah guna sudut yang betul. Tolak ORP, ini sudut dia, jejari pun kena betul. Dan segitiga RTO ni boleh guna formula, segitiga ni mesti ada stand satu markah dia sendiri. Okay, ada 4 markah kan, cikgu dah bagi tahu. Segitiga ni cari guna formula dia. Mesti dah ada satu markah. Stand sendiri. Salah satu ini kamu cari ada satu markah, gabungan semua ini satu markah dan satu markah lagi jawapan. Nampak? Cari segitiga. So segitiga tak kira apa formula pun boleh. Setengah darat tapak darat tinggi pun boleh. Nak setengah AB sin C pun boleh. Mana-mana formula. Okay, kalau kat sini kamu boleh guna setengah AB. AB dia adalah jejari kuasa 2 sin theta. Theta mesti yang diapek. So mesti guna theta ini. Okay, kamu akan ganti dalam ni dan dapat satu markah. Buat je bersepah-sepah, tak apa. Okay. Satu lagi mestilah luas sektor. Mesti kalau luas bulatan mesti kena cari luas sektor. Cari mana-mana satu luas sektor, satu markah. So sekurang-kurangnya satu markah sektor, satu markah segitiga kamu kena dapat. Kemudian nak gabung-gabung ni mungkin confuse. Macam dah nampak lah. Dan satu jawapan akhir. Cikgu tinggalkan kamu untuk soalan ni. Jawapan dia itu dia 1496.93. 1496.28. Kamu dapat apa lagi jawapan? Cikgu dapat lain sikit. Cikgu dapat 1495.93. 95.93. Ini cikgu dapat. Kamu dapat berapa? Wendy dapat berapa ni? Dapat tak? Yang J 1553. Jauhnya. 1553. Yang J check balik. Okay. Yang ni check balik. Lagi orang lain? 15. Jauhnya. Jauh. Eva? Shinji? Satu 1526. 1525. Oh. Okay. 1526. Kita apa cikgu tulis sekejap 1525.61. 1525.12. Okay, itu jawapan dia 1496.28. Jumlah dia tak akan besar sampai banyak sangat lah. Cuba bila kira, jangan bundar terlalu awal. Dalam pengiraan ini, let's say kamu cari yang pertama tadi. Okay, idea lah, keluar je. Cuba dulu kamu boleh dapat tak? Ni cikgu dapat macam ni. Kamu cuba, masa awal-awal ni kamu kalau nak bundar, kamu bundar 3 TP dulu. Ini pun sama, bundar 3 atau 4 TP. Ini pun sama, bundar 3 atau 4 TP. Biar banyak dulu. Yang kat sini pun, kalau pengiraan bundar 3 atau 4 TP dulu. Final baru bundar. Bundar betul-betul. Okay, cuba dulu. Sebab jawapan dia jauh juga tu. 152. 155 jauh. 152 agak boleh lah. Okay. Bundar jangan awal-awal. Jangan bundar kat atas tu satu tempat, habislah.
Satu tempat lagi jauh. Dua tempat pun dia akan pergi jauh dah. Cuba awal-awal tu bundar banyak dulu. Dalam pengiraan bundar banyak. Final baru bundar habis. Dua tempat. Faham Cuba dulu. Okay. Cikgu rasa kita boleh berhenti dulu kat situ. Ada soalan nak tanya cikgu tak? Ada nak tanya apa-apa? Ada?